Bila dia terkejut, mana harta karun dia? Tak ada dah. Itulah dunia sebenarnya. Kali dekat akhirat, kita bermikir, oi, aku mimpi tu, aku bakal kereta, aku kereta rumah besar. Mimpi belaka tu, tak ada apa. Sekarang ini kita duduk dalam alam mimpi belaka. Sekarang ini, mana alam yang nyata yang sebenar? Saya nak tanya, mana yang nyata? Alam mimpi yang kita dapat harta ke? Ataupun alam apa? Alam hari ni? Alam ni. Itu atam ke dunia. Inilah yang nyata. Dekat akhirat mana yang nyata? Ini mimpi pula. Akhirat tu nyata. Fikir. Mana tu? Itulah kehidupan dia. Kita pun penuh juga mimpi. Ada pitih banyak. Kejut tengok dalam bawah bata. Tak ada daya. Itulah dia mimpi. Itulah dia mimpi. Mimpi. Maka tidak nyata. Ini yang nyata. Kalau kita mimpi tu piti banyak, kita kejut piti banyak. Itu tak apa. Tak ada masalah. Tapi kita dah sedar mimpi ni Allah cerita je apa-apa. Sekadar khayalan saja. Inilah kita khayalan belaka. Khayalan belaka. Ini bukan kehidupan kita yang hakiki. Kita hidup piti banyak setara mana pun, nanti kita bangun daripada tidur nanti dibangkitkan oleh Allah, baru kita tahu mana hati aku. Tak ada benda. Sudah tidak ada apa-apa. Itu mimpi saja. Jadi kita dah sedar atas muka dunia. Mimpi itu yang kita tidur, mimpi itu khayalan. Maka hari ini, akhirat nanti, dunia ini khayalan. Yang melalaikan kita saja. Kita khayal, kita bahagia. Tidak bahagia. Yang bahagia yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Baik, kita tengok. Dan sesungguhnya bersalah-salahan kelakuan dua laki-laki itu. Bersalahan kelakuan. Orang yang ahli akhirat tak sayang harta. Orang yang ahli dunia dia sayang harta. Orang yang ahli akhirat dia keluar harta dia rasa gembira. Dia rasa gembira. Orang ahli dunia nak keluar harta Allah rasa susah hati. Dan sebagainya. Maka dia kata bersalah-salahan kelakuan laki-laki itu serta bersamaan keduanya tabiat dan kejadiannya. Sama je kejadian dia. Kejadian dia sama saja, tetapi kelakuan dia berbeza. Kelakuan dia berbeza kerana seorang lagi sudah dapat taufik kenal kehidupan dunia dan seorang lagi tidak kenal. Kerana tempat tilik orang yang melihat dan pengetahuan adalah bagi kerana tempat tilik orang yang melihat dan pengetahuan adalah bagi salah seorang, dan jahil dan tersembunyi dan buta adalah bagi orang yang lainnya. Yang seorang lagi dia dapat tengok, dapat tilik, yang ada pengetahuan. Sebab tu seorang lagi ada pengetahuan, dia pun tahu, dia pun nampak. Orang yang ada pengetahuan, dia tahu ini penting, ini yang paling utama akhirat, maka duduk jauh pun dia sanggup mari. Tapi orang yang tidak nampak, duduk dekat pun dia tak mari. Dia tidak mari sebab dia tidak nampak. Maka orang yang nampak, orang yang lihat, orang yang tahu, orang yang sudah sedar, orang yang sedar, kelakuan dia tidak sama. Ahli akhirat dengan ahli dunia bukannya sama. Ahli akhirat dia berperang nak mati. Siapa sahabat Nabi satu ketika mari jumpa Rasulullah. Dia pun kata pada Rasulullah, saya ini ingin berperang bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan bahawa baginda sudah tidak ada lagi harta nak beli kuda, nak beli kenderaan kelengkapan perang, tidak ada untuk membantu kamu. Maka kamu tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi sebab tidak ada kenderaan nak pergi berperang. Maka sahabat Nabi yang tidak dapat hadir berperang ni balik menangis belaka. Menangis kerana apa? Kerana tidak dapat bersama dengan Rasulullah. Menangis kerana tidak dapat pergi berperang. Lalu Nabi pun pergi, Nabi pun letak dekat kemah, pacak-pacak kemah. Nabi mengatakan ada di kalangan kita yang mereka itu tidak pergi berperang, tetapi peluh-peluh kamu, langkah-langkah kamu mendapat pahala bersama dengan mereka. Nabi beritahu sahabat Nabi yang berpeluh kerana bersama dengan Nabi untuk pergi berperang, yang letih dapat pahala, yang berjalan setiap langkah dapat pahala untuk pergi berjihad, mereka ini pun dapat juga. Walaupun mereka tidak pergi berperang. Siapa? Golongan sahabat Nabi yang menangis tidak dapat berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia ahli akhirat. Dia jadi berbeza dengan ahli dunia. Ahli dunia perang bukan untuk nak mati, perang untuk nak dunia. Tapi ahli akhirat perang untuk nak mati. Ahli akhirat ada harta, keluarkan harta, habiskan harta. Ahli dunia ada harta, kumpul harta, simpan harta. Ini beza kehidupan dunia dan akhirat.
Hidupan ahli dunia dengan ahli akhirat, jiwa akhirat dengan jiwa dunia. Maka kita kena faham dunia adalah tipu daya, yang sebenar adalah akhirat. Maka orang ini adalah orang yang dapat faham ini, dia dah tahu dah. Dia dah tak jadikan tempat tilik mereka akhirat, dan dia melihat kepada akhirat, dan dia tahu tentang akhirat. Ada pun dia kata orang yang jahil, dia tersembunyi, akhirat tu tersembunyi bagi dia. Tak nampak langsung akhirat. Tak nampak, dia tahu akhirat tu ada, tapi tak nampak. Tak ada sikit pun. Bila ada harta, tak ada fikir akhirat. Bila ada kesihatan, tak ada fikir ke akhirat. Bila ada masa lapang, tak ada fikir akhirat. Mana akhirat dia? Akhirat dia tersembunyi. Dia tak nampak dah. Tidak nampak dah. Maka dia kata, tersembunyi dia. Tersembunyi dan buta ia. Buta, tak nampak. Tidak nampak. Adalah bagi orang yang lainnya, orang yang satu lagi. Yang tidak nampak tadi, yang tidak sedar. Maka jikalau mengetahui yang gemar dan yang melihat barang yang diketahui oleh orang yang zahid itu, nescaya adalah zahid pula ia. Kalaulah dia yang tidak sedar, dia pun sedar, dia tahu sebagaimana orang yang tahu tadi, orang yang dapat taufik, orang yang zahid, maka dia pun akan jadi zahid. Jadi sebab itu kita ni mengajak orang, kita berdakwah, kita kasih sayang pada mereka. Maka kita ni disuruh menyeru berdakwah. Orang yang tidak belajar, kita mengajak orang belajar. Jangan kita kutuk orang tak pergi belajar dan sebagainya. Kita ajak dia pergi belajar. Biar kalau kita nampak, kita mengajak dia, biar dia nampak. Biar dia nampak. Maka orang ni yang dia kejar kepada dunia kerana dia tidak nampak. Tapi kalau dia nampak kehidupan dunia, dia akan jadi zahid. Dia akan kejar akhirat juga. Maka tidak dapat tidak menjadi kewajipan bagi kita mengajak manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang tidak nampak tadi, kalau dia nampak, saya dia jadi orang yang zuhud. Orang yang zuhud, orang yang zahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dan jikalau jahil yang zahid dan buta daripada yang buta, yang buta daripadanya yang gemar adalah ia gemar seumpamanya. Dan jikalau jahil yang zahid dan buta daripada barang yang buta, barang yang buta daripadanya, daripadanya yang gemar, yang gemar adalah ia gemar seumpamanya. Kalau dah dia ni zahid, tetapi dia tidak nampak, dia ni maknanya ingin mencari kehidupan akhirat, tapi dia tidak nampak, dia akan jadi ahli akhirat, ahli dunia juga. Dia akan jadi ahli dunia juga. Dia nak jadi ahli agama, dia nak kerja agama, tapi dia tak nampak jalan. Masih lagi buta akhirat dia. Belajar agama tapi tak nampak juga akhirat. Belajar agama tak nampak akhirat. Dia sebenarnya ahli dunia juga, bukan ahli akhirat. Walaupun dia belajar agama. Ini bahaya. Jadi kita nak biar kita belajar agama, biar kita jadi ahli akhirat. Jadi orang yang zuhud, kadang-kadang dia zuhud dah, tambah dah dunia banyak-banyak, nak cari akhirat, dunia akhirat, nak cari akhirat, tambah dah, tapi dia masih lagi buta, masih lagi tak nampak lagi akhirat, maka dia sebenarnya bukan lagi ahli dunia. Hati dia tetap gemar juga kepada dunia. Belajar juga, tapi siapa masa kadang-kadang kita kalah dengan nafsu kita. Nafsu kalah dengan kita, belum lagi jadi ahli akhirat, kita masih lagi ahli dunia. Ini kita nak tu. Sebab tu jalan yang paling utama, kita banyakkan berzikir, berkawan dengan orang-orang yang baik, menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu yang perlu kita hadiri adalah majlis ilmu yang membahaskan tentang hati tasawuf. Kalau orang belajar fiqh semata-mata tanpa belajar tasawuf, tidak dapat lagi hati dia bergantung kepada Allah. Maka tasawuf ini ibaratnya kita ada sebuah rumah. Rumah ini ibaratnya tauhid. Maka fiqh ini adalah pintu-pintu, tingkap-tingkapnya. Maka yang sudah kita belajar tentang fiqh itu baru di pintu. Maka kita nak tahu nikmat dia yang sebenar, kita nak sampai, kita kena masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah itu tasawuf. Tasawuf membersihkan hati. Jadi orang yang ibadat itu belum lagi ahli dunia, belum lagi ahli akhirat, ahli dunia lagi. Sahabat Nabi yang berperang bersama Nabi, orang menyangkakan bahawa dia itu adalah ahli akhirat, dia akan masuk syurga. Nabi kata tak, dia ahli neraka walaupun dia berjihad. Kenapa? Kerana di dalam hatinya ada lagi untuk kepentingan duniawi, supaya orang kata dia ini adalah orang yang berani, supaya dia mendapat harta ghanimah. Pendakwah yang mengajar orang sehingga kan orang ramai dapat masyhur, lalu dia inginkan kemasyhuran itu, walaupun zahirnya nampak ahli akhirat, tetapi sebenarnya hakikat ahli dunia lagi.
akhirat ahli dunia. Maka demikianlah. Maknanya orang yang mengejar lagi akhirat, yang merasa seolah-olah dah faham dah dunia ini tipu daya, tetapi dia masih lagi tak jumpa lagi, tidak lagi zuhud dan sebenar-benar lagi, dia masih lagi dikira ahli dunia. Dikira lagi ahli dunia. Maka tidak dapat tidak, biarlah kita betul-betul meninggalkan dunia dengan hati kata, pastikan betul-betul hati kita sudah tidak gantung lagi pada dunia, bergantung kepada akhirat. Nak hati itu bukan bermakna kita kejar dunia ni, kita nak akhirat ni, kita terpaksa tinggal segala-gala tu. Kita pakai rumah besar ke, kita kaya secara mana pun, hati kita tu mana? Hati kita tu ke mana? Tapi kalau hati kita akhirat, tidak mengapa. Tapi kalaulah itu dikira ahli akhirat, tapi kalaulah masih lagi gantung kepada dunia, maka itu dipanggil ahli dunia, walau belajar, walau semayang banyak pun. Tu kita minta jauh daripada Allah Ta'ala. Dunia ni tipu daya dia halus. Cukup halus tipu daya dia. Maka kita kena sentiasa bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh, nak sampai kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuk jalan kamu. Malam tadi dalam kuliah maghrib saya, kita masuk dalam bab suhbah. Ulama mengatakan bahawa suhbah ni ialah berguru. Berguru dengan guru mursyid, berkawan dengan orang-orang soleh. Dia kata kalau kita tak jumpa guru yang soleh ataupun guru yang mursyid, kita akan sesat. Kita akan sesat. Tapi apabila kita berjumpa dengan guru yang mursyid saja, kita sapa kepada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita belajar, tapi kita ahli dunia lagi. Walaupun zahir macam zuhud dah. Inilah orang zuhud yang buta. Dia zuhud tapi dia buta lagi akhirat. Kerana tidak berjumpa lagi. Tidak berjumpa lagi jalan dia. Jadi bila saja dia berjumpa, macam saya nak pergi di Kuala Lumpur, di Bukit Gantang, saya tak kenal pun jalan. Sebagai contoh. Tak kenal jalan. Tapi kita bergantung dengan guru, dengan seorang yang tahu. Tak apa ikut saya. Saya tahu jalan dia. Maka orang kona lah sini kita naik, orang turun bukit lah kita. Kita tak kenal. Siapa tepat pun tak kenal. Kita tanya siapa dah? Siapa dah? Baru tahu. Oh, siapa dia kita? Kita ada ilmu lah, tak ada ilmu. Siapa yang ada ilmu? Orang ni ada ilmu. Maka orang ni kita ikut. Maka kita yang tidak ada ilmu, lalu kita belajar dengan guru yang mursyid, sapa kita juga pada Allah Ta'ala. Kalau kita mengikut apa yang dia kata. Tapi kalau kita ikut, dia kata nak ikut saya, boleh. Saya tak tahu jalan. Lalulah dia pun kata kona kanan, kita kona kiri. Tak apa juga. Guru kata utamakan akhirat, kita dunia lagi. Belajar lagi. Tapi kita disuruh utama akhirat, kita utama lagi dunia. Tak sapa juga kita pada Allah Ta'ala. Maka demikianlah tipu daya dunia cukup halus. Orang yang belajar akhirat pun dunia lagi dia. Menunjukkan bahawa tipu daya dunia. Dunia ini merupakan tipu daya je bagi kita. Jadi dunia ni banyak orang kalah. Kenapa orang kalah dengan dunia? Yang pertama, orang kalah dengan duit. Kadang-kadang ulama besar dah, alim besar dah, diberi duit habis KO. Diberi duit KO. Maknanya diuji oleh Allah Ta'ala. Cakap bab akhirat, satu hari orang bertebak rawi 2 juta. Nengung. Wi 1000 dunia, wi 2000 dunia, wi 3000 dunia lagi, 10.000 dunia lagi, beri 2 juta akhirat. Baru ambil. Jadi dalam keadaan macam tu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar. Kalau tak silap Abu Zar Al-Ghifari ini, dia sahabat Nabi. Kehidupan dia memang zuhud. Dia menyampaikan kuliah dia dihadiri oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan bila hadir kuliah dia, lalu mengalir air mata bila dengar dia menyampaikan kuliah. Kita kena cari guru yang boleh mengalirkan air mata, mengingatkan akhirat. Itu patutnya. Kalau kita belajar dengan guru tadi, bila kita mengajar tersentuh hati kita. Dan kita rasa ingin berubah, jangan tinggal guru tadi. Mana dia dah tunjuk jalan dah pada kita. Lalu dia belajar, dia duduk dalam kuliah Abu Zar. Muawiyah menangis, menyedarkan dia. Lalu Abu Zar, Muawiyah balik,
memanggil dia punya pegawai istana dia, memberi